ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إليك أنت المقصود ورضاك المطلوب أعطني محبة ومغفرة آمين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah yang saya muliakan muslim masjid kita penjarian barisan imam-imam jemaah PKK masjid dan semua jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk mencapai nikmat yang sempurna yaitu nikmat iman dan Islam. Sebentar tadi kita baru saja mengerjakan perkara yang baru, yaitu menunaikan solat maghrib secara berjamaah seperti mana yang sudah disunahkan oleh Nabi kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu disambungkan lagi dengan kita membaca sedikit sebanyak kisah-kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam bahasa Arab dengan ayunan lagu yang alhamdulillah terbaik. Kalau kita boleh ambil sedikit sebanyak tuan-tuan yang dibaca sebentar tadi, yaitu kitab Ghazali, bila mana disebut wahtasabil awaimul minas sururil ka'sal umayyad, yang mana maksudnya seluruh penghuni alam berpesta bergembira bersama merenung kepada berita yang gembira. Mana? Yaitu berita kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ini diceritakan dalam kitab Ghazali. Bermula daripada sebelum kelahiran Nabi Muhammad sehinggalah kelahiran Nabi Muhammad. Itulah dalam kitab Ghazali itulah isi dia. Lalu kalau kita kalau di Semenanjung tuan-tuan, kalau di Johor dia akan baca kitab Ghazali dalam bahasa Arab dan bahasa Rumi, bahasa Melayu lah. Dia akan terjemah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bagi orang faham. Sebab kalau kita faham apa yang kita baca, lagi seronok dengarnya. Tapi mungkin insya-Allah satu masa nanti kita boleh buat begitu. Kalau kita banyak masa, kita boleh buat begitu insya-Allah. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mendatangkan rasa cinta dan sayang kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila mana kita bercerita tentang Nabi, memang kita tidak akan dapat mengungkap semua kelebihan dan juga pujian buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ada cerita bahawa beberapa kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia memberikan kekuatan untuk kita beramal. Kerana tajuk pada malam ini tajuk tentang kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita cerita kelebihan Nabi ini, sedia maklum kita tuan-tuan, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja daripada apa yang telah dibagi tahu di dalam Al-Quran atau apa saja yang diberitahu di dalam hadis Nabi, termasuk juga apa-apa yang telah diriwayatkan atau apa-apa asar para sahabat yang menceritakan tentang kelebihan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Husain bin Ali, yaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menyebut tentang kelebihan selawat. Dia menyebut aksar wassalawatu ala alayya fa inna salatakum ala maghfiratin min dhunubikum wa atlaquri ad-darajatil wasilati fa inna wa sayati 'inda rabbi syafa'atan lakum. Hadis ini bermaksud perbanyakkanlah selawat kepadaku, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah selawat ini perintah sunat, memang betul perintah sunat.
boleh jadi dia sunat, satu boleh jadi dia wajib. Ya, beda dengan bab solat dan sebagainya. Itu kita maklumlah. Sebab dalam rukun Islam, termasuk rukun Islam itu ialah solat 5 waktu. Maka perkara itu tidak ada khilaf para ulama bahwa menyebut bahawa solat 5 waktu itu wajib. Ya? Malahan siapa yang menafikan solat 5 waktu, kufur dia. Ya? Maka tadi saya sebut tadi kelebihan selawat. Usaid iaitu anak kepada Sayyidina Ali menyebut bahawa aksarus salawat alayya, yaitu perbanyakkan selawat ke atasku, yaitu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna salatakum ala maghfiratin li dzunubikum. Kerana selawat yang kamu baca, selawat yang kamu ucap itu adalah pengampunan bagi dosa-dosa kamu. Jadi selawat ini bukan saja dapat pahala, tapi dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita banyak dosa ni, kita banyak selawat juga tuan-tuan. Sebab itu kalau nanti kita akan baca kelebihan selawat. 42 kelebihan selawat disebut dalam kitab Aqaidul Anwar. InsyaAllah kita akan sebut kalau sempat. Kira ceramah malam ni panjang ni. Saya simpang dan terusik. Ustaz, kau goreng lah. Terima kasih kerana bagi ruang. Dia panjang memang panjang tuan-tuan. Sebab ini jarang-jarang berlaku. Jadi kira ini bersejarah ni. Al-Jariyah, dia buat majlis penutup dia panggil. Majlis kita ni dia buat penutup ni. Sebab lain tak buat dah. Awal lagi buat dia balik. Ini penutup ni. Jadi istimewa lah kalau tuan-tuan datang malam ni kita penutup dah ni. Penutup lagi majlis bulan mengingati membesari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan buat lepas ni nak selawat kan. Kita cerita ni supaya ada semangat nak selawat lagi. Kalau boleh selawat tu ganda lagi. Lalu disebutkan dalam hadis tadi wa adlabu li ad-darajatu wasilah, dan juga mintalah dinaikkan atau dijadikan wasilah. Selawat ini dijadikan wasilah. Speaker pada kecil pada besar. Kalau ustaz pegang okey kan? Ustaz pegang okey kan? Sebab ustaz ni biasa pegang mic ya. Jadi dia sebut selawat itu sebagai wasilah. Apa maksud wasilah tuan-tuan? Pegang pun tak boleh. Jarak ustaz, jarak. Jarang ceramah tempat itu. Jadi yang satu jadi wasilah. Wasilah untuk mendapat pertama keampunan daripada Allah. Yang kedua mendapat dinaikkan derajat di sisi Allah. Dan yang ketiga mendapat wasilah mahabbatillah ta'ala, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab siapa yang cintakan Nabi, sayangkan Nabi, buktinya melalui selawat dan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita hari ini datang, kita berhimpun untuk apa tuan-tuan? Untuk membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak salah, dan ada kepahaman yang salah daripada masyarakat kita. Bila mana kita sebut, kita selawat pada Nabi, dia bilang, oh jangan, itu huluk dipanggil selawat dengan Nabi. Sepatutnya kita puji Allah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Memuji Nabi sama seperti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab Nabi adalah insan yang diciptakan oleh Allah, insan yang dinaikkan derajatnya oleh Allah, insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak salah bila mana kita memuji Nabi, pahalanya, perbuatannya sama seperti kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu disambungkan dalam hadis ini, wa inna wa sayahtil 'inda rabbi syafa'atan lakum. Dan juga di sisi Allah, di sisi Tuhanmu, ia akan menjadi wasilah dan menjadi syafaat. Apa maksud syafaat tuan-tuan? Menjadi pembantu. Jadi bantuan bagi kita. Orang yang banyak selawat ni,
dia ini akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyak bentuk ibadat yang kita kerjakan yang boleh menjadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Tapi dengan syarat kena ada amal soleh lah. Kalau tidak ada amal soleh, bagaimana kita nak dapat syafaat? Antara satu benda yang maklum tuan-tuan. Ada orang tanya, bagaimana Nabi Muhammad kenal umat dia? Bagaimana Nabi Muhammad kenal umat dia di padang mahsyar nanti? Bukan satu orang, bukan dua orang, ramai. Lalu bagaimana Nabi kenal kita? Nabi kenal kita melalui kesan wudu. Nabi kenal kita melalui kesan wudu. Jadi kalau bilang kesan wudu, apa maksudnya? Orang itu kena solat, orang itu biasa solat. Jadi kalau tak pernah solat, bagaimana ada kesan wudu? Tidak ada lagi dalam dunia ini orang yang berwudu tidak sembahyang. Ada? Tidak pernah. Tapi kalau kita jumpa orang yang sembahyang tak wudu, itu ada. Yaitu setengah orang lah, wudunya sudah batal, tapi dia sembahyang juga. Itu ada. Tapi tidak pernah lagi orang yang berwudu tapi tidak sembahyang. Mustahil. Jadi Nabi kenal kita ini melalui kesan wudu kita. Waktu kita ini kena jaga sembahyang untuk dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati itu panjang tuan-tuan. Sehingga akan disebut bila mana Nabi kenal umat dia, Nabi akan bagi tahu malaikat yang dia, yang ini, yang itu akan layak meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dia sebut telaga Kausar. Telaga Kausar ini telaga yang dikhususkan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga ini dikatakan dalam riwayat, telaga ini dia punya ketong atau punya gayung tu sama banyak dengan bintang-bintang di atas langit. Maksudnya banyak sumur. Dan telaga itu sangat panjang. Sangat panjang telaga itu. Memenuhi kehendak ataupun memenuhi untuk umat Nabi minum. Khususnya buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad saja yang Allah berikan telaga. Nabi lain tak ada tuan. Ini kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga dikhususkan, syurga masuk awal. Ya? Tapi sayang kita ni di zaman kita ni banyak orang tidak kenal Nabi dia. Kerana apa? Kerana dia disibukkan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Sebab itu kita buat majlis ni tuan-tuan. Majlis mengingatkan Nabi, majlis dawat ni apa tujuan dia? Tuan-tuan kena ambil cara dulu. Pertama saya ulang balik ceramah saya pagi itu, pagi yang saya ceramah di sini tuan-tuan. Kadang-kadang orang tanya persoalan, kenapa buat majlis ni? Nabi tak buat, sahabat tak buat. Kalau benda ni baik, sahabat buat dulu. Dia punya dalil tu bisa sikit. Ya? Memang betul lah. Kalau sahabat dikenal Nabi, sahabat lah yang layak buat. Kita tak layak buat, kita tak kenal Nabi. Tuan-tuan, beza sahabat dengan kita jauh. Sahabat tidak buat sebab di dalam diri sahabat ini sudah ada kecintaan kepada Nabi yang tidak putus. Mereka kenal Nabi, mereka tahu apa yang Nabi mau, mereka tahu apa yang Nabi tidak mau. Jadi sahabat ni mereka sangat kenal Nabi. Tak payah buat maulid pun dah tahu kenal Nabi. Kita ni jangan bilang kenal Nabi. Nama betul Nabi Muhammad pun kita tidak tahu. Paling-paling kita bilang Rasulullah itu dia. Tanya nama apa Nabi Muhammad? Muhammad bin Abu Thalib pun. Nah, iskau. Itu baru tanya nama Nabi. Tak tanya Nabi asal mana. Macam-macam jawaban. Saya pernah tuan-tuan, saya pernah tanya budak sekolah. Ini budak sekolah biasalah, tak kenal Nabi. Jadi saya bilang, siapa kenal Rasulullah? Semua angkat tangan. Siapa nama penuh Rasulullah? Isa. Saya terkejut tuan-tuan. Ada juga begitu. Lalu saya tanya, Nabi Muhammad asal mana? Arab Saudi. Habis kau. Jadi macam mana kita nak bagi kenal Nabi? Sebab itu tujuan kita buat maulid Nabi, tujuan kita buat pada bulan Rabiul Awal ini memperingati Nabi adalah tidak lain tidak bukan bagi kita kenal Nabi kita, bagi kita cinta Nabi kita, bagi kita ada kekuatan untuk kita sama-sama memperbanyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu saya ulang balik tuan-tuan. Kenapa di zaman tabi'in, tabi'in 300 tahun ke depan, selepas zaman sahabat 300 tahun ke depan, yaitu Raja Muzaffar. Raja Muzaffar ini dia buat satu majlis untuk mengingati Nabi. Kenapa? Sebab dia tengok orang Islam sudah mula tidak kenal Nabi dia. Maka dia buat majlis itu sehingga dia habis 300.000 dinar uang emas. Kalau bikin sekarang tidak tahu berapa banyak tu. Dia habiskan semata-mata dia nak buat majlis mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang akan berselawat, lalu orang akan baca sirah Nabi, lalu orang akan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang rasa suka balik. Oh, gini Nabi kita. Oh, nama ibunya Aminah. Oh, nama bapaknya Abdullah. Begitulah sehabis-habisnya. Jadi hari ini kenapa kita buat majlis ini adalah bukan tujuan kita bagi anak-anak kenal. Minta maaf, mungkin anak-anak yang tak kenal, ibu bapa juga tak kenal. Saya sendiri pun tak kenal kalau saya tidak buat majlis ini. Tapi tujuannya buat majlis ini tidak lain maksud lain adalah untuk menambahkan rasa cinta, rasa kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita nak sembahyang lah tuan-tuan. Kalau kita bilang macam mana nak sembahyang, kita datang masjid. Di sini ada orang buat praktikal sembahyang, nampak sungguh macam mana dia sembahyang. Kalau kita tak pernah sembahyang, kita tak datang di mana? Pasar malam tidak ada jual. Tidak ada orang ajar solat di sana. Kena datang masjid juga. Ustaz, saya nak mengaji Quran. Mengaji Quran kena cari guru Quran. Bukan kena cari guru Google. Tak jadi tu kan. Ini belajar Quran cari guru Google. Tak jadi tu. Jadi kena tempatnya. Kita mengaji kena tempatnya. Kita belajar kena tempatnya. Barulah ilmu yang kita dapat manfaat. Ini banyak orang belajar tapi tak kena tempatnya. Disuruh belajar untuk menyati Allah. Sebaliknya dia belajar untuk menafikan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tuan-tuan, kita apa? Ada di kalangan kita, masyarakat kita tidak tahu salah mana dia. Bila mana kita sebut, mari kita berselawat. Apa dia sebut? Oh, jangan banyak selawat. Jangan banyak selawat. Banyakkan baca doa. Selawat dengan baca doa apa beza tuan-tuan? Sedangkan makna selawat itu diambil daripada perkataan solat. Solat ni sembahyang pun dia, doa pun dia. Jadi kadang-kadang kepahaman yang sempit menyempitkan lagi seseorang itu. Kadang-kadang ada orang dia bilang jangan selawat, bid'ah. Boleh-boleh pula dia cakap selawat itu bid'ah. Minta maaf, bukan nak tuju mana-mana. Ini umum dia pakai. Sebab kita kata, sebab ada di segelintir masyarakat kita, bila mana ada orang selawat, dia bilang orang ini melampau. Sedangkan selawat itu adalah perintah Allah. Tak kalau Allah Ta'ala sebut dalam setiap Jumaat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau itu bukan perintah, tidak dibaca ketika Jumaat. Dibaca hari lain, tapi setiap Jumaat kena baca. Malahan termasuk dalam khutbah kedua kita baca benda itu. Suruh selawat tuan-tuan. Apa hukum kalau kita baca khutbah tak selawat? Jumaat kita tak sah. Ya tuan-tuan, nak bilang selawat itu kena baca. Malahan dikatakan para ulama tidak ada amalan yang lebih baik pada hari Jumaat menaikkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak selawat apa banyak Ustaz? Selawat ada banyak-banyak mana pun. Tak jadi masalah. Tidak ada larangan 20 kah, tidak ada larangan 30 kah, 40 kah. Ikut kita punya kehendak hati. Selagi mana kita tidak meninggalkan perkara yang wajib. Ini selawat banyak, sembahyang tinggal. Itu tak jadi juga. Ya? Selawat banyak, tapi solat tinggal. Solat subuh tinggal, solat zuhur tinggal, solat asar tinggal, maghrib tinggal, isyak tinggal. Lalu ditanya, kenapa tinggal? Kenapa Ustaz selawat ada syafaat juga? Tak jadi itu kan? Selawat itu sebagai pemberat wasilah amalan dapat cinta Allah. Adapun solat 5 waktu itu tuntutan agama wajib hukum dia. Itu kalau orang tanya Ustaz, saya nak selawat banyak Ustaz, selawat. Tidak ada larangan mau selawat banyak. Yang kita takut orang ini melakukan selawat tapi meninggalkan panggung. Itu yang kita takut. Kadang-kadang anak-anak kita kena ajar tuan-tuan. Ini kadang-kadang anak zaman sekarang ini pelik-pelik. Lagu
Pakistan hafal, lagu Korea hafal, lagu orang putih hafal, lagu macam-macam lagu hafal, itu selawat hafal. Oh, saya benar. Kenapa? Sebab mereka merasa bahwa menambah sesuatu yang lain daripada orang lain satu kebanggaan. Ini ajaran tak betul. Patut kita kena ajar anak kita kena Nabi. Kena Nabi, baca sirah Nabi. Tengok, rangkap balik ataupun ingkap balik pengorbanan Nabi, perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menyampaikan Islam itu, bagaimana Nabi menyebarkan Islam itu, bagaimana sayangnya Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Kita kena baca itu supaya apa? Supaya kita tahu rupanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang sangat menyayangi umat ini. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saya nak bawa beberapa kisah tentang orang yang banyak selawat mendapat kebaikan di sisi Allah Taala. Supaya kita harus semangat. Ada satu kisah tuan-tuan. Ini zaman tabi'in. Di zaman tabi'in. Lalu disingkapkan cerita ini dalam kitab Nasyairul Ibad. Lalu ketika satu masa ada satu lelaki lah. Dia ni kaki minum. Tahu minum tuan-tuan? Bukan minum kopi ya, bukan cuma minum cola, tapi minum yang terlarang. Dia ni kaki minum tuan-tuan. Dikisahkan dalam kisah ini. Wallahu a'lam, ini kita ambil kutipan saja. Lalu ketika mana dia minum ni, anak-anak dia malu dengan dia. Apalah bapak ni kaki minum, malu saya. Bapak kaki minum, bapak tak tahu apa benda ni haram. Bapak buat juga benda ni haram. Maka dia tunduk, dia tak boleh nak kata apa. Betul lah dia buat salah. Kita kalau buat salah tak boleh mempertahankan tuan-tuan. Mesti kita akan akui itu salah. Lalu satu masa, ketika mana dia diperkatakan tentang kesalahan dia minum arak ni. Lalu ada satu amalan dia tuan-tuan. Dia setiap hari Jumaat, malam Jumaat, dia akan berubah. Apa perubahan dia? Dia akan pakai baju elok-elok, pakai baju putih dan sebagainya. Dia akan banyak selawat dan dia akan beristighfar kepada Allah Taala. Lalu dalam tengah malamnya itu dia akan bermunajat kepada Allah. Apa kata dia tuan? Dia kata dalam kisah, anak dia dengar dia munajat kepada Allah. Ya Allah, aku tahu aku ni hamba yang tidak layak diampunkan. Dan aku tahu juga aku hamba yang tidak layak mendapat sayang daripada-Mu ya Allah. Tetapi aku tidak ada dapat menolak hawa nafsuku ini. Maksudnya keinginan dia tak boleh tak tolak. Lalu aku mengadu kepada-Mu ya Allah tentang kekediran dan kelemahan aku. Tidak dapat menolak kemaksiatan ini. Lalu dia kata begitu tuan. Lalu dia selawat pada Nabi sampai pagi tuan. Sampai dia tidur dengan keadaan selawat dia. Lalu dikatakan dalam kisah tu, dia buat itu puluhan tahun. Dan orang kata dia kaki botol. Apa ni kaki botol? Orang kata dia kaki botol. Kaki maksiat lah kita kata. Bagi kaki botol malu pula. Kaki maksiat. Lalu ketika mana satu masa dia mati tuan. Dia mati, anak dia malu. Nak bagi tahu orang kampung bapak dia mati. Malu dia. Dia nak bagi tahu orang kampung bapak saya mati. Walaupun orang tahu dia mati di dalam keadaan yang agak memilukan, mati ketika mana dia buat maksiat tuan. Tapi dia mengadu, ini cerita ni mungkin kita nak kata mungkin benar, mungkin tidak benar, wallahu a'lam. Tapi kita nak ambil intipati kisah. Ketika mana dia malu tu, dia pun letaklah bapak dia ni di rumah. Tidak ada orang yang datang mengunjungi, tidak ada orang datang mensolati, tidak ada orang datang mengkafani, tidak ada orang datang memandikan dan sebagainya. Begitu hina bapak dia. Jadi oleh sebagai anak ni tanggungjawab tuan-tuan. Dia memandikanlah ayah dia. Bersorangan. Dia mandikan, dia kafankan, dia solatkan. Ketika dia solatkan tu, dia penat. Dia tertidur di sebelah bapak dia. Tak nanam lagi ni, tertidur dia. Lalu dalam mimpi dia tu, dia termimpi ayah dia yang ketika itu dia tahu ayah dia bukan seorang yang soleh. Tetapi bila mana dia mimpi, dia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bilang, ayahmu memang seorang yang tidak elok pada perangainya, tapi eloknya sayang, sempurnanya sayangnya kepada aku. Sebab ayah dia amalannya kok selawat tuan. Lalu ketika mana mimpi begitu dia bangun. Dia mimpi begitu dia bangun.
Dia terkejut, mimpi aku ni betul kan ni? Bapak aku ni kaki potong ni. Mana mustahil Nabi nak bagi kelebihan buat dia. Lalu ketika mana dia dalam keadaan pinggir-pinggir, datang serombongan orang-orang alim datang pergi rumah dia. Dia pun terkejut, ini bukan ulama calang-calang, ini ulama besar ni. Ulama besar tu ini kan rumah si fulan bin si fulan. Dia kita tahu iya ini rumah bapak saya. Bapak saya ada hutang kan? Dia salah datang pergi rumah, kejut lagi dia. Dia bilang tak, bapak kamu bukan ada hutang, kami ada hutang sama bapak kamu. Ini boleh dia bilang. Bapak saya ada hutang, kamu ada hutang bapak saya, apa yang kamu hutang? Kami hutang dengan dia untuk menyempurnakan jenazah dia. Rupa-rupanya yang datang tu ulama besar yang telah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mengurus jenazah dia. Ulama besar tuan-tuan disuruh urus jenazah dia. Oleh kerana ulama besar dimimpikan diuruskan jenazah itu, lalu orang kampung terkejut. Bagaimana ulama besar dikasih mimpi disuruh datang urus jenazah dia? Mudah sangat orang ni. Lalu diuruskan jenazah dia. Waktu itu juga datang bondol-bondol orang untuk mensolatkan jenazah dia. Tak putus datang. Dan ulama besar datang, takkanlah kita tak datang. Kan biasa begitu kan? Macam kita lah tuan-tuan, tiba-tiba majlis kita tiba-tiba datang PM atau CM, kira lah. yang penting bukan PM tapi kan? Datang sini tuan-tuan. Jadi datang sini apa kita rasa? Terkejut lah. Banyak-banyak majlis, kejadian juga dia datang. Lalu diurus jenazah dia. Lalu ulama ni sebelum dia balik dia tanya anak ni. Dia bilang, ada tak? Saya nak tahu lah amalan bapak kamu ni. Saya tak pernah dimimpikan sedemikian rupa. Bila mana ada orang mati yang dikatakan yang mati itu wali Allah. Tak pernah dia bilang. Bagi tahu saya apa amalan bapak kamu ni. Lalu dikatakan sebenarnya ayah aku ni tak ada amalan. Sebenarnya lah di mata kasar saya. Cuma dia ni setiap kali malam Jumaat dia akan berpakaian elok dan dia akan berselawat dan dia akan beristighfar sampai pagi. Allahu Rabbi. Lalu ditanya, mungkin itulah amalan bapak kamu, inilah amalan bapak saya. Tetapi masuk besok hari, starting balik. Hari Jumaat tu dia okey. Masuk hari Sabtu, jadi hantu balik. Jadi dia katakan gitu. Jadi apa dia? Ulama tu bilang, memang kita manusia, kita tidak mampu menolak nafsu. Betul tak benar? Allahu Rabbi. Tapi sekurang-kurangnya kita mengakui kelemahan kita. Itu bagus tu. Ini tidak boleh. Sudahlah tidak baik, mengaku baik pula. Ingat tuan-tuan, kalau kita mengaku baik sebenarnya kita tidak baik. Dan kalau ada orang mengaku tidak baik, dia baik. Jadi mulai hari ini kita mengaku saya tak baik, yang baik Allah. Allah. Ini banyak mengaku lebih baik. Insyaallah saya ini baik. Di kampung ini aku dah lebih baik. Allah. Jadi macam mana kita nak dapat kebaikan dan juga kekhusyukan hati tuan-tuan. Kita dah mengaku benda yang tak boleh diakui. Tak boleh tuan. Dalam Islam tidak boleh mengaku baik, tak boleh mengaku sabar. Sebaik-baiknya kita kata aku nak belajar baik, aku nak belajar sabar. Okey, tak jadi masalah. Waktu pengakuan baik ni Allah yang iktiraf bukan kita. Kita apa yang kita buat baik saja. Cukup buat baik saja. Tak payah mengaku. Kalau mengaku ni payah tuan. Sebab itu kalau kita tengok begitu juga dengan keburukan. Orang yang buat buruk orang tak mengaku buruk. Seorang pencuri, ada tak tuan-tuan pernah dengar? Saya ni pencuri, ada tak tuan-tuan? Tak ada. Tuan-tuan tengok di penjara itu yang kena tangkap bab mencuri. Contohlah ada penjenayah yang ditangkap kerana mencuri. Waktu ditangkap barang di tangan kita bilang kau mencuri. Apa jawabnya? Bukan saya tuan. Boleh lagi dia nafikan padahal tangan sudah pegang barang curi juga. Barang bukti ada. Inilah manusia. Kalau bab keburukan dia tak mengaku, tapi kalau bab kebaikan cepat-cepat dia mengaku. Aku ni di kampung ni paling soleh. Aku ni lah yang paling baik. Aku ni lah paling tawakal. Ini kalau begini jangan kawan dia. Dia ni bertopeng keburukan dia. Lalu ada sebuah hadis Nabi SAW tentang selawat ni tuan-tuan. Nabi sebut man shalla ala hina yusbihu asharan wa hina yumsiku asharan adrakahu syafa'atuhu yaumil qiyamah. Dia sebut sesiapa yang berselawat kepadaku, iaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana waktu
maghrib. Sebanyak mana? Sebanyak ashraf, 10 kali. Begitu juga pada waktu petang 10 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut adraktuhu syafaati yaumal qiyamah. Dia ini akan mendapat syafaatku dia di hari kiamat. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang banyak berselawat pada Nabi ini, dia ini layak mendapat syafaat. Cuma ada sedikit teguran daripada saya pribadi, teman-teman. Pribadi dari saya. Kita kalau buat amal akhirat, kalau buat amal soleh, jangan diniatkan untuk dunia. Untuk dunia. Kalau kita niat di dunia, kita dapat dunia, tidak kita tak dapat. Sebab itu ada satu ulama besar, tuan-tuan. Ulama besar disebut, sesiapa antara perbuatan yang paling jelek dan paling hina adalah orang yang melakukan perkara ibadat atau perbuatan akhirat untuk mendapatkan keagungan dunia. Ini paling buruk dia bagi. Jadi kita kalau kita buat benda akhirat, niat untuk akhirat saja cukup. Semua amal soleh ini benda akhirat semua. Kita sembahyang kerana akhirat, kita puasa kerana akhirat, kita sedekah kerana akhirat, kita baca Quran kerana akhirat, kita selawat kerana akhirat, kita umrah, kita haji, kita semua kerana tujuan untuk mendapatkan kelebihan di akhirat. Itu jelas. Tapi bayangkan kalau kita buat benda semua ni, kita mau dapat dunia. Oh, begitu tak? Sebab itu ada teguran daripada para ulama. Jangan baca Quran kerana kelebihan ayat itu semata-mata. Contoh, ada orang baca ayat 1000 dinar saja. Ayat lain tak laku dia. Dia tanya kenapa baca 1000 dinar? Sebab 1000 dinar ni ayat dia akan cepat kaya. Oh, begitu tak? Kalau kamu kedai baca ayat 1000 dinar laku kedai, maka kamu telah menjadikan ayat Allah untuk dapat habuan dunia. Begitu. Ada orang selawat dengan aku selawat supaya aku dapat panjang umur. Oh, rugi tuan-tuan. Selawat bukan memanjangkan umur, tapi selawat untuk menjadikan kamu Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Maka kena niat betul, tuan-tuan. Jangan jadikan amal akhirat kamu untuk dunia kamu, tapi jadikanlah akhirat kamu untuk akhirat kamu, malahan dunia kamu untuk akhirat kamu. Kamu kerja sebagai penguasa, kamu kerja sebagai pejabatan, kamu kerja sebagai petani, tapi niat kerana Allah, maka dia dapat pahala akhirat. Waktu kita hidup di dunia, itu akhirat itu tak? Tuan-tuan kenapa? Kita hidup hari ini semua untuk akhirat. Dan sesiapa yang hidup hari ini semua mau mati. Jangan itu Ustaz, terasa tak betul lah. Sebab syarat hidup, syarat orang mati ni kena hidup betul tak? Siapa yang hidup hari ini pasti mati. Itu hukum wajib dia lagi. Yang tak jelas lagi siapa yang mati, aku tak hukum hidup lagi. Siapa yang sudah mati, tak hukum hidup lagi. Tapi siapa yang hidup pada hari ini, hukum mati. Bila wallahu a'lam. Di mana? Wallahu a'lam. Saya bagi tahu saja supaya jangan lupa. Nanti dia lupa. Oh, ya lama lagi lah. Rambut macam kurang putih Ustaz. Jangan bilang kamu, saya yang bercuti sudah. Maksudnya apa? Putih ini bukan saya saja ini, bukan golong-golongnya. Ini putih petanda. Petanda usia kita di mama. Di mama usia dipakai. Kita di mama usia sikit. Waktu tanda ni, kenapa dalam Islam tidak boleh menghitamkan janggut atau merambut? Apa tandanya? Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya ingat bahawa diri ini semakin tua. Kalau masih hitam juga 80 jadi 18 tahun. Dia bilang ya aku muda lagi Pak, ada janggut putih. Memanglah cukup habis. Sebab itu kita dalam bab kita beramal ini kena terima apa saja kekurangan kita. Dan malahan kita kena memperbanyakkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana kita sebut selawat ini, yang tadi saya sebut 10. Kenapa? Sebab berdasarkan daripada ayat Quran tadi itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dasar selawat itu sendiri. Allah yang perintah kita selawat. Allah yang perintah kita selawat. Bukan saja diri Allah berselawat, malahan para malaikat juga berselawat. Nak tunjuk kepada kita kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berselawat pada Nabi ini ganjarannya besar. Cuma kita tidak nampak besarnya selawat kepada Nabi ini sebab apa? Sebab kecintaan kita kepada Rasulullah masih tidak menyebar. Kecintaan kita kepada Rasulullah masih lagi ragu-ragu. Siapa nabinya? Apa dia nabinya? Kita begitu. Sebab itu alhamdulillah majlis yang kita buat ni majlis mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tujuan lain melainkan untuk mengembalikan rasa kecintaan, rasa kepedulian dengan amal soleh ini. Lepas kadang-kadang kita kecewa tuan-tuan. Bila mana kita sebut selawatlah kamu pada selawat itu ada kebaikan. Tapi kadang-kadang jadi persoalan. Mau dan sudah kan? Kita pernah selawat mau dan sudah kan? Dia tanya, dia mau selawat itu khususiat. Tak tuan-tuan, selawat ini tidak khususiat. Lebih banyak kamu selawat kepada Nabi, lebih dekatlah kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, "Man a'abbani kana ma'i fi jannah." Siapa yang cinta dan sayang akan aku, sesungguhnya dia akan bersamaku dalam syurga. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini hadis sahih. Sekarang ini banyak kita tanya hadis sahih tidak sahih. Ada orang tanya, ini hadis sahih Ustaz? Kalau sahih sekalipun, kalau tak sahih sekalipun kamu amalkan. Sekarang ini orang banyak tanya tapi tidak beramal. Akhir zaman ini banyak orang mau jadi orang agamawan. Dia punya sibuk tanya kedudukan hadis, tapi dia tidak sibuk beramal. Kalau dia tahu pun hadis itu dia tak beramal juga. Pernah sekali tuan-tuan, seorang ulama yang baru meninggal tahun 2012, Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Dr. Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti ini dia pernah syarah satu tempat di masjid pula. Dia ini orang Syria. Dia syarah dia mati di kampung. Syekh Ramadan Al-Buti ini dia ulama besar Syria. Dia mati di kampung. Orang tidak puas hati dengan dia, orang masuk pergi tempat kuliah dia begini, orang untukkan diri, mati dia. Dia mati, darah dia tu memancing kena pada ayat dia tengah tafsir, iaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni ayat kena mati dia dalam keadaan begitu. Mati syahid lah, memang mati syahid. Ditanya kenapa orang tu pergi lentukkan dirinya? Sebab dia tak puas hati dengan Ramadan Al-Buti. Sebab Ramadan Al-Buti dia dipanggil roh kerajaan dia. Allahu a'lam. Dia bukan pro kerajaan, dia mau menyelamatkan supaya tidak ada berlaku pertumpahan darah. Itu sampai hari ini tuan-tuan, syariat tidak aman. Tuan-tuan tengok sini syariat aman, tak ada aman. Pergi mana-mana di syariat tidak ada tempat selamat untuk kita duduk. Tak ada. Dulu waktu Ustaz belajar dulu sempat pergi syariat, minta cop saja. Cop untuk melayakan duduk di Bayrul Bundan. Tapi oleh kerana sekarang ni kita mau pergi sana, impas pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab negara itu bukan negara sudah. Dia macam padang jarak, padang pengukur. Habis tempat, tak ada tinggal. Apa pun tak ada tinggal. Sebab apa? Peperangan saudara. Perang sama-sama di dalam. Lalu Syekh Ramadan Al-Buti ni, dia ditanya satu pemuda. Dia tanya, Syekh, ini soal. Saya ada soalan ni. Dia bilang hadis yang saya baca tadi itu, hadis itu sahih ke hasan tu? Maksudnya dia mau tahu hadis tu lah. Maka Syekh Ramadan Al-Buti ni agak rasa terganggu dengan pertanyaan kurang ajar dari lelaki. Oleh kerana dia ulama, dia tak boleh juga kasih jatuh muka orang. Lalu dijawablah dengan Syekh dengan budak tu. Dia bilang hadis ni tadi saya baca, hadis ni daripada kebiasaan itu hadis ni Abu Hurairah baca semua. Habis hadis tu dia baca satu sampai habis. Dia sebutnya Umar Abdul Aziz macam-macam lah. Habis. Lalu dia tanya kepada pemuda tu, "Fahamkah ya akhi, kamu faham tak tu? Wahai saudaraku, faham tak? Saya faham tak?" Jadi apa pandangan kamu tentang nama yang saya sebut tadi? Kenapa? Okey, saya tidak ada masalah dia bilang. Kamu sebut lewat hadis tu. Habis dari sana. Sebelum Syekh Ramadan tu akan kasih habis, Syekh Ramadan tanya dia balik, "Syekh, wahai anakku, yang tadi hadis tu baca tu, kamu ada kenal tak nama-nama yang saya sebut tadi?" Oh, dia bilang tak payah kenal. Tak payah kenal lah. Yang penting tahu saja ada namanya
sebenarnya dalam bab pengamalan hadis, orang awam tidak perlu begitu syadid. Orang awam kerjanya beramal, ulama kerjanya meneliti. Betul. Ulama kerja ulama, orang awam kerja orang awam. Macam kita lah. Polis kerjanya polis, jangan polis jadi doktor, doktor jadi polis, masalah kita. Petani jadi trafik, trafik jadi petani, habis kita. Cikgu jadi tukang jual kantin, tukang kantin dan mengaji cikgu, habis anak murid. Tak tahu apa dia ada. Jadi pendidikan itu penting, tuan-tuan. Sebab itu di dalam bab pengajaran ilmu ni, jangan kita jadi zalim. Jangan kita jadi zalim. Apa maksud zalim? Zalim ini maksudnya wada'i syai' laisa fi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita bukan doktor, kita jadi doktor. Habis orang suntik. Bagaimana apa ni? Ubat suntik saja yang penting ubat. Mati kawan tuan-tuan. Macam juga kita bilang dia ni cikgu tapi bukan cikgu. Cikgu apa? Cikgu matematik contoh. Dia ni cikgu bahasa Melayu. Ajar matematik apa jadi? Dia akan confuse 1+1 pun dia tak tahu sebab bukan bidang dia. Ini contoh dia panggil. Begitu juga cikgu agama. Dalam bidang agama tak semua sama tuan-tuan. Minta maaf. Kami ni bidang agama tak sama. Ustaz, gelaran ustaz ni umum. Yang tukang ubat orang bukan ustaz, betul tak? Yang tukang ruqyah orang kan ustaz juga. Padahal dia bukan tukang belajar tafsir, belajar hadis dan sebagainya. Tapi bagi dia ustaz. Okeylah bagi ustaz. Tapi boleh tak tanya hukum dengan dia? Tak boleh, bukan bidang dia. Kena tanya bidang dia. Ni kalau jin campur jin dia tahu lah bidang dia. Macam saya jadi ustaz. Kalau tanya ustaz apa maksud jin ini dia? Saya tak faham, saya tak tahu. Bukan benar sebab bukan bidang saya. Itu bidang ustaz jin dia panggil. Waktu kita kena tahu kedudukan kita tuan-tuan. Macam saya sendiri, saya bukan ahli hadis. Itu kalau ada orang tanya apa hadis, saya katakan saya bukan bidang saya katakan. Saya bodoh dalam bidang itu. Tapi kalau saya jawab lah sebab bidang saya. Sebab itu pula orang agamawan pun kena jujur. Bukan bidang, jangan tambah-tambah. Ini jawab main agak-agak dia panggil. Saya rasa jawapan di sunat tu. Mana boleh begitu? Agama tak boleh main rasa-rasa. Ini api neraka yang main rasa ni. Ya? Main rasa-rasa. Saya rasa hukumnya sunat tu. Mana boleh? Tak tahu Allah Ta'ala. Habis tamat. Ini dalam bidang agama kita tahu. Sebab itu kita semua ni dalam proses pembelajaran. Apa yang saya sampaikan ini proses pembelajaran. Apa yang saya tahu saya sampaikan. Apa yang saya tidak tahu saya tak tahu nak sampaikan. Sebab apa? Kita semua dalam tahap belajar. Sebab itu ilmu satu orang itu tidak sama. Jangan bilang ilmunya, pengalamannya juga berbeza, ibadatnya juga berbeza, pengalaman rohaniah juga berbeza. Ada orang dia suka berzikir, ada orang kurang berzikir. Tidak bermaksud orang yang suka berzikir itu orang ini begini, orang yang tak berzikir pula tak baik, tak. Ini pengalaman rohaniah dia. Sebab itu kita dalam bab beramal ini masing-masing ada pertandingan di depan Allah Ta'ala. Dia panggil musabaqah. Dia musabaqah lepas dia. Kita ni macam dalam musabaqah, dalam pertandingan. Siapa yang banyak menyebut Allah, siapa yang banyak beribadat kepada Allah, siapa yang banyak bersedekah kerana Allah, siapa yang banyak melakukan kebaikan kerana Allah, maka dia di sisi Allah mulia. Tahu macam mana Ustaz? Sekarang kita tidak tahu. Yang tahu nanti di padang mahsyar. Ketika itu baru kita tahu ada amalan yang kita terima, ada amalan yang dapat A, ada amalan yang dapat B, ada amalan yang dapat C, ada amalan yang dapat E. Ada juga begitu. Walaupun dia dengan Ustaz sendiri pun. Sebab apa? Sebab pengalaman orang beribadat tidak sama. Orang sembahyang ramai, tapi adakah semua yang sembahyang itu khusyuk? Tak. Yang sembahyang ramai, khusyuknya tak tahu lagi. Dalam 100 orang mungkin 2 orang, yang lain lalai. Itu yang jadi sembahyang zuhur 8 rakaat, itu 5 rakaat. Ditanya kenapa 5 rakaat? Masing-masing lupa. Kita ni hebat tuan-tuan. Dalam sembahyang semua kita ingat. Angkat takbir semua ingat. Sedangkan kita disuruh ketika mana kita datang sembahyang
Boleh derek kan? Derek kan? Anda tak tahu? Tidak, karena ada signal memang seterek kan? Oke? Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Dalam bab ibadah ini kita kena buat yang terbaik. Bukan ala kadar tuan-tuan. Sembahyang kena buat yang terbaik, puasa kena buat yang terbaik, sedekah kena buat yang terbaik. Sebab hanya yang terbaik saja yang Allah terima. Yang tak terbaik Allah tak terima. Ini bukan jual barang pasar ni. Ini kita jual barang akhirat. Bila mana kita berjual beli dengan Allah, maka Allah hanya pilih yang baik-baik saja. Sebab itu dalam bab ibadat ni, tak semua ibadat yang kita kerjakan dapat di sisi Allah Ta'ala. Allah bagi pahala tak? Ada orang beribadat, naik amalan dia, tapi seperti mana? Sampah. Tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ibadat yang dikerjakan itu penuh dengan kekurangan. Sebab itu kita ni, minta maaf tuan-tuan, saya ulang lagi. Dan ceramah saya beritahu. Dalam bab sembahyang saya contoh. Dalam bab sembahyang ni kita maklum dia panggil. Dalam sembahyang ni ada rukun dia panggil. Rukun 13. Semua kita ni faham rukun 13 tu. Di sisi ulama kita, Imam Syafi'i, rukun 13 tu rukun dalam solat kita. Tapi tuan-tuan tahu tak? Dalam sembahyang ni ada dua rukun yang tidak disebut tapi patut ada. Kalau tidak ada dua rukun ni sembahyang tidak sempurna. Tidak disebut dalam rukun. Bukanlah kita meko pun tak jumpa tu. Rukun yang dua yang tertinggal ada tak? Tak ada. Tapi dua-dua perbuatan ini kalau ada dalam sembahyang jadi sempurna. Agak-agak saya juga minta ketik jawab aja. Tak apalah, jangan pergi dari kepala dia saya jawab juga. Jadi nanti dia bilang dikali laras berdatang. Terus tak boleh tanya apa. Okey. Dua perbuatan yang dipanggil rukun untuk menyempurnakan sembahyang. Sebab kalau ada dua ni, sembahyang jadi kesan, sembahyang jadi sempurna, sembahyang jadi baik, sembahyang jadi bermutu. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama keikhlasan, yang kedua kekhusyukan. Ikhlas ada tak dalam sembahyang? Rukun sembahyang tak ada. Bila dah mana-mana pun tak jumpa ada ikhlas. Tapi dalam sembahyang kena ikhlas. Sebab itu dalam sembahyang kalau kita perasan tuan-tuan, niat kita sembahyang apa? Contoh, sembahyang zuhur, usolli qiyam zuhri arba'at pertanyaan lillahi ta'ala. Ada perkataan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kata ulama itu kitab kepada meyakinkan ataupun mengikhlaskan perbuatan solat itu sendiri. Itu perkataan lillahi ta'ala. Kan kita selalu kayak gitu. Kau bagi apa ni? Ikhlas ni. Lillahi ta'ala. Betul ada perkataan itu betul. Cuma kadang-kadang fahaman itu tak betul. Memang perkataan itu menunjuk kepada perbuatan untuk diikhlaskan. Sebab itu dalam sembahyang perkataan lillahi ta'ala tidak termasuk daripada rukun niat. Kalau kita sebut aku sembahyang fardu zuhur, sah sudah, tak ada masalah pun. Cuma kita tambah kerana Allah adalah untuk menyempurnakan rasa keikhlasan dalam beribadah. Tak kalau kita sembahyang kan, kita sembahyang zuhur. Sahaja aku solat zuhur kerana Allah Ta'ala. Kita tahu itu, sahaja aku solat fardu zuhur, sah sudah, tak ada masalah. Walaupun tak disebut sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat adaan lillahi ta'ala, walaupun tak disebut benda itu, semua tetap sah. Soalan syarat dia tidak sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sah, sudah cerita dia. Mudah kan sembahyang ini mudah, tapi jangan bermudah-mudah dengan ibadah. Kalau bermudah-mudah di sembahyang suka hati, sembahyang zuhur lah, awal lagi pak. Itu dia panggil bermudah-mudah dengan perintah Allah. Jangan jadi begitu tuan-tuan. Minta maaf. Kalau boleh azan saja terus laksanakan. Azan saja terus laksanakan. Jadi yang sini tadi tak azan lagi. Jadi jangan laksanakan dulu. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Khusyuk. Khusyuk ni ada dua. Ini tasawuf. Kita penjelas bukan tasawuf di sini. Khusyuk ni ada dua. Satu khusyuk anggota badan. Yang satu khusyuk hati. Kalau anggota badan dia panggil kudu.
Anggota badan itu perbuatan tertib, rukuknya betul, sujudnya betul, iktidalnya betul, maka dipanggil khusyuk pada nisbah anggota badan. Jadi nak dapat khusyuk ni tengok anggota badan dulu. Ini sembahyang malas-malasan tak jadi juga. Bila mana sudah khusyuk pada anggota badan, barulah dilihat pada khusyuknya hati. Sebab itu dalam sembahyang ada sifat apa? Sifat ihsan. Sifat ihsan. Apa maksud ihsan? Anta'budullaha ka'annaka tarahu, yaitu beribadah seakan-akan kita merasa Allah memerhati kita. Kalau tidak, kita merasa kita memerhatikan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dalam ibadah kita rasa diri kita diperhatikan Allah, apa kita buat tuan-tuan? Ibadah kita buat sungguh-sungguh. Ibadah kita buat sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita tak main-main. Ini minta maaf, ada kadang-kadang saudara kita dalam sembahyang boleh main. Ini ada Ustaz dulu waktu ada video orang share. Ada orang sembahyang, orang tua tu, bila mamak ni contoh saya. Tapi benar-benar sembahyang boleh dicip kawan dia. Ada masa boleh dicip. Ada masa dicip kawan dia tuan-tuan. Dalam ibadat dia boleh bermain. Bayangkan kalau di luar ibadat memang kaki main. Tapi kita jangan bermain-main dengan ibadat. Ibadat bukan boleh dibawa main, tapi yang gelahnya ibadat dibawa sungguh-sungguh. Sebab kita tidak tahu ibadat yang kita kerjakan boleh jadi itulah ibadat yang terakhir. Sebab itu ditanya Sayyidina Ali, kenapa dia sembahyang paling khusyuk? Sayyidina Ali ni kalau sembahyang dia khusyuk tuan-tuan. Heran sahabat. Sayyidina Ali pernah satu peristiwa kaki betisnya kena panah. Ada riwayat mengatakan betis, ada riwayat paha, tak apa dah, tak kira. Waktu ditanya Sayyidina Ali bilang sakit. Sebab kita tahu kalau panah ni dia macam V tuan-tuan. V, kalau cabut memang sangkut di badan. Maka ketika mana ditarik itu sakit lah, Sayyidina Ali bilang sakit, saya tak tahan. Lalu ada sahabat bilang, kalau kita nak cabut panah yang melekat di kaki Sayyidina Ali, cabut ketika mana dia sembahyang. Sahabat bilang kenapa? Sebab ketika mana dia sembahyang dia sangat khusyuk. Maka sahabat pun dia tunggu Sayyidina Ali sembahyang. Lalu ketika mana Sayyidina Ali sembahyang, dicabutnya panah. Dicabut, tidak ada pun mimik muka Sayyidina Ali kesakitan. Malahan dia layak dan sedapat beribadat tersebut. Kita jangan bilang yang bilang panah, yang mendidik masalah sudah. Ini batas kita lah. Nak mau macam mana? Bukan tuan-tuan dia, saya pun sama juga. Mungkin tu adalah tuan-tuan dia. Jadi ketika mana dicabut panah, cabut panah tercabut lah. Lalu habis sembahyang Sayyidina Ali tanya, kenapa kamu tadi saya tidur macam menghukul? Ya Ali, kamu tak terasa tak kami cabut panah di kaki kamu? Dia bilang tidak. Saya terlalu sibuk merasa mencapai kesedapan pada kenyamanan bermunajat kepada Allah. Ini sahabat tuan. Ibadat 2 rakaat, Masya Allah, dia punya lazat mengatasi makanan yang ada di alam. Kita lain tuan, tapi tak apa lagi kita belajar lagi. Tak ada masalah. Jadi dalam bab ibadat ni pun kita tak khusyuk. Macam mana kita nak mendapat hakikat, mendapat kekhusyukan dalam ibadat. Sebab itu ada orang banyak kenapa perangai saya tak berubah Ustaz. Kerana dalam ibadat kita tidak buat seperti mana yang dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi SAW dikatakan, Nabi kalau solat 2 rakaat, panjang solatnya itu menyamai sepermalam, sepertiga malam dia kalau. Nabi solat untuk 2 rakaat saja, Nabi akan baca separuh daripada Al-Quran untuk rakaat yang pertama. Jadi kalau kita nak ikut Nabi payah. Sebab itu dalam riwayat banyak mengisahkan Nabi kalau sembahyang kakinya bengkak. Kenapa bengkak kaki Nabi? Bukan kena gaut tuan-tuan, tapi ibadat banyak. Kalau kita bengkak juga, tapi gaut macam-macam. Kita saya tuan-tuan, saya minta maaf kalau saya kata gaut. Nanti dia lagi terasa. Jadi nak cerita kepada kita tuan-tuan, begitu dahsyatnya Nabi bermunajat kepada Allah Ta'ala. Lalu ketika mana ada satu kisah, ketika mana Rasulullah SAW beribadah. Lalu dalam ibadahnya itu dia berdoa. Sebab ketika itu ada Aisyah duduk di depan Rasulullah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah. Doa yang mana Aisyah tak pernah dengar Nabi doakan. Lalu Allah
Nabi doakan, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah sebelum dan selepas, sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil. Oh, Zainab, Aisyah dengar cerita itu, farahan jadinya. Dia suka betul-betul. Sebab apa? Doa itu doa yang dibaca oleh Rasulullah. Orang yang tidak ditolak doa dia, permintaan dia. Lalu Rasul tanya, ya Aisyah, kau suka tak doa tadi itu? Suka ya Rasulullah. Aisyah, pahamilah, tahuilah bahawa doa yang saya baca sebentar tadi untuk kamu, doa itu juga yang aku baca setiap kali untuk umat aku. Kita di Nabi dah baca tuan-tuan. Doa Nabi dah bacakan untuk kita, diampunkan, minta ampun dosa sebelum dan selepas, kecil atau besar, sengaja atau tidak sengaja. Cuma kadang-kadang kita ni sudah diampunkan dosa, masih juga kita lalai melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang patut kita tak jaga, sembahyang 5 waktu pun kadang-kadang payah tuan-tuan. Masyarakat kita ni ada sembahyang setahun sekali, iaitu sembahyang hari raya puasa. Ada setahun 2 kali, ada puasa, ada haji. Ada satu peristiwa tuan-tuan. Ini peristiwa betul ni. Berlaku di satu tempat di Sabah ni, kawasan pedalaman. Lalu ketika itu datang 1 Syawal. 1 Syawal ni maksudnya apa? Hari raya pertama. Ketika itu imam, dia tengok ada serombongan manusia datang ramai ni, datang pergi masjid. Macam ni kena mati ramai. Oh, dia bilang alhamdulillah. Tak benar ni, solat subuh begini ramai. Suka dia, imam dia. Lalu imam pun macam biasalah, bila azan, iqamah, sembahyang. Waktu sembahyang, imam pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pandang belakang, yang tadi ramai-ramai itu datang tak sembahyang subuh. Tutup belakang tak sembahyang subuh. Imam pun bilang, kenapa tak sembahyang subuh ni? Orang sudah subuh kan? Atau orang tidak yakin ikut dengan saya ni? Imam pun tanya dia lah, tanya jemaah tadi. Kamu datang ni untuk sembahyang subuh sudah kan? Oh, kami bukan datang sembahyang subuh, kami sembahyang raya aja. Ada juga yang macam tu tuan-tuan. Datang pergi masjid waktu subuh tapi tidak solat subuh, sembahyang hari raya. Betul tak? Dia waktu subuh. Ditanya kenapa datang awal, kami nak sembahyang. Baguslah. Lalu ditanya kenapa tak sembahyang subuh, kami sembahyang raya aja. Subuh tak sembahyang. Ada juga yang melakukan macam itu. Itu masyarakat kita. Lepas itu jangan heran kalau ada yang sembunyikan lupa. Lepas itu kita kena bersedia untuk memahami masyarakat. Ini peranan semua orang. Bukan peranan ustaz ya, bukan peranan ustaz, bukan peranan imam, bukan peranan pengurusi, bukan. Ini peranan masyarakat termasuk saya sendiri. Kita semua ini bertanggung jawab untuk mengimarahkan masjid. Kita bertanggung jawab untuk bagi tahu kepada masyarakat. Kita bertanggung jawab untuk bagi nasihat kawan-kawan kita. Ini cerita kedai kopi, ini cerita macam sekarang ni kan. Kalau dekat kedai kopi apa cerita? Politik. Minta maaf lah. Musim. Nanti dekat kejap lagi musim bola. Dan kita bola pula. Cuba tuan-tuan, walaupun bola sikit-sikit masuklah ibadat. Tak sembahyang. Paling tidak sembahyang lah. Sebab sembahyang ni tuntutan. Sehingga kan Nabi sebut, al-farqul bainal muslim wal kafir taqus salat. Perbezaan antara orang Islam dengan orang kafir meninggalkan sembahyang. Jadi paling tidak kita nasihat sembahyang. Lepas tu kalau kita ni rasa sayang dengan saudara kita, rasa sayang dengan kawan-kawan kita, kita bagi tahu dia tentang sembahyang. Sembahyang kita buat ni bukan mau kita mau tunjuk kita ni baik, tapi sekurang-kurangnya sembahyang yang kita kerjakan, kita berperanan mau jadi baik. Lepas tu kalau ada orang tanya kenapa kamu sembahyang? Sebab saya tidak baik, lalu saya sembahyang supaya saya jadi baik. Tak jadi masalah. Lepas tu kita ni peranan masing-masing ni untuk jaga kita punya tanggung jawab sebagai orang yang beriman. Jangan kita jadi sebagai orang yang membebani. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, sekarang ni tidak dikira di mana-mana berlaku maksiat. Hatta dalam masjid pun berlaku maksiat. Kadang-kadang kita ingat di luar sana bertumpuk, sekarang ni dalam masjid pun bertumpuk. Sebab apa? Sebab kepahaman ilmu agama tidak sampai. Dia datang masjid kerana rasa tanggung jawab dia sebagai orang begini, orang begitu. Kita datang masjid kerana kita orang Islam. Itu yang benarnya. Saya datang masjid kerana aku nak menyatakan keimanan
Jadi kalau bukan aku yang mengerjakan amal soleh, siapa lagi yang mengerjakan amal soleh? Ini kan perintah Allah Taala. Sebab itu kita jadikan tuan-tuan, mengingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Apa dia? 4 perkara. Nih, kita buat majlis selawat ni. Kita buat majlis perhimpunan untuk mengingati selawat ni. 4 perkara tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menambahkan cinta dan sayang kita kepada Rasulullah. Yang kedua, untuk berazam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi ini banyaklah. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah taklidiyah. Apalah, tak jadi masalah. Mana-mana sunnah ini kita boleh amal insya-Allah taala. Yang ketiga adalah untuk menambahkan rasa untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi, untuk memahami mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu dalam urusan agama tuan-tuan, antara perkara orang yang menunaikan sembahyang apa tujuannya adalah untuk ma'rifatullah, untuk kenal Allah. Sebab itu orang yang kekal menjaga ibadatnya adalah orang yang ada rasa kenalan kepada Allah Taala. Ingat, kalau kita ibadat tidak kenal Allah, takut ibadat kita tidak sah. Sebab itu dalam kitab-kitab para ulama disebut la tasayyu ibadatil 'abdi illa ba'da ma'rifatul ma'bud. Tidak sah ibadat seseorang itu melainkan dia kenal apa yang dia sembah. Sebab itu kita kenal Allah Taala. Allah Tuhan kita. Jangan hari ini Allah Tuhan kita tapi sembahan kita selain. Kita yakin Allah pemberi rezeki, tapi kita risau dengan rezeki kita. Kita tahu Allah bagi hidup dan bagi mati, tapi kadang-kadang kita takut mati sehingga amalan kita tidak ada. Ada boleh ya? Boleh. Sembahyang tak mau, puasa tak mau, tapi takut mati. Ingat tuan-tuan, kalau kita sembahyang, puasa, adakah itu bahwa kita nak mati? Bukan juga. Tapi sekurang-kurangnya itulah persiapan untuk menghadapi mati. Kalau kita tak puasa, tak sembahyang, tak apa semua, apakah bukti tanda kita nak menyatakan yang kita beriman kepada Allah? Cuba bagi tahu saya tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, apa yang kita tanam di dunia, inilah yang akan kita tuai di akhirat. Kalau di dunia kita tidak bertanam-tanam, tidak beramal-amal, di akhirat apa amalan yang kita boleh kerjakan? Tidak ada. Apa pokok yang kita boleh tuaikan? Tidak ada. Sebab itu saya bagi tahu kepada saudara kita sini, apa yang kita buat hari ini, amalan yang kita buat hari ini, betul. Sembahyang itu payah, sembahyang itu susah. Kita kadang-kadang datang beri masjid gelap-gelap, kadang-kadang subuh-subuh tak tidur, kita tak sempurna. Pukul 4:30 bangun sudah solat subuh. Kadang-kadang azan zuhur kita baru habis makan kenyang, rasa nak tidur. Oleh kerana zuhur kita sembahyang zuhur, betul. Kadang-kadang asar begitu juga. Kita nak pergi main bola, kita nak main futsal, kita nak basikal, kita nak jogging, tak dapat sebab kita nak jaga sembahyang. Kadang-kadang maghrib kita nak tengok berita, tak dapat. Anak-anak kita nak lihat, balik-balik dari pejabat, kena pergi sembahyang. Kadang-kadang isya begitu juga. Begitulah rotation dia. Solat 5 waktu. Begitu juga datang Ramadan. 1 bulan kita berpuasa, padahal bulan itu kita bekerja. Siang kita kerja sampai ke petang, petang kita balik, datang penat. Oleh kerana puasa kita kena tahan. Susah tak dengar? Susah. Kadang-kadang kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji, pakai duit, bukan pakai mulut di modal. Jangan pakai duit, tak ada duit, tak boleh pergi. Semua itu memerlukan pengorbanan. Tapi tuan-tuan yakinlah, apa yang kita kerjakan di dunia ini, ibadat yang kita kerjakan memang hakikatnya kita yang jaga. Ibadat semua kita yang jaga, sembahyang kita kena jaga, puasa kita kena jaga, zakat kita kena jaga, haji kita kena jaga. Tapi yakinlah bahawa nanti di padang mahsyar ibadat-ibadat inilah yang akan menjaga kita bermula daripada alam kubur sampai berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita tak ada amalan, apa kita jaga tuan? Sembahyang pun tidak ada, baca Quran pun tidak ada, puasa pun tidak ada. Apakah bukti kecintaan yang kamu telah tunjukkan kepada Allah Taala? Tak ada bukti dia. Maka kalau Allah akan kamu masukkan dalam neraka, layaklah. Sebab apa? Tak ada ibadat. Sebab itu orang yang beriman, dia jadikan kehidupan di dunia ini sebagai penjara untuk diri dia. Semua tak boleh pakai, semua tak boleh makan. Mana yang haram saya tak boleh cuba. Mana
yang tak halal saya tak boleh try. Nak ibadah, nak sikitkan banyakkan tidur tak boleh. Saya kena bersikitkan tidur kerana ibadat saya kena jaga. Pendek kata, di dunia kita struggle. Duit kita pakai tuan-tuan. Nak bagi sedekah, nak berzakat, kena zakat. Tapi yakinlah tuan-tuan, nanti di padang mahsyar, nanti di alam kubur, tuan-tuan mesti rela. Berat. Sebab itu orang yang beriman sebab itu kata Sayyidina Ali apa? Kata Sayyidina Ali, al-amul amal bi ghairi hisab wa ghadan hisab bi ghairi amal. Apa maksudnya? Sekarang kamu beramal. Amal kamu yang kamu kerjakan itu tidak ditanya lagi. Tapi nanti kamu mati, ketika mati nanti kamu ada penghisapan tapi tidak ada amalan sudah. Waktu orang mati tidak ada sembahyang benar. Orang mati bukan lagi dia sembahyang, dia disembayangkan. Orang mati bukan lagi baca doa tapi dia didoakan. Orang mati bukan lagi dia nak puasa tapi dia diberikan pahala kerana dia berpuasa dan sebagainya. Pendek kata, orang yang mati terputus amalannya. Baik itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi salasin." Ketika mana matinya anak Adam terputus amalannya kecuali 3 perkara. Antaranya apa? Antara yang pertama sedekah jariyah. Sedekah banyak tuan-tuan. Insyaallah dalam mandi kita banyak memerlukan lagi. Kalau tuan-tuan ada duit lebih buatlah apa yang patut di masjid ini. Kalau rasa tinta cermin itu tak berapa nak gelap kampalan, satu cermin itu bolehlah dalam 30 ringgit. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita. Kalau tidak mau tengok lampu-lampu mentol. Kalau yang mana mati itu jangan panggil pengurusi mati, buat sendiri. Kita ambil itu, kita buat. Pokoknya dia percaya, dia hidup selama mana dia hidup, pahala dia untuk kita. Masya Allah. Kadang-kadang baik di masjid itu kadang-kadang ada yang kepala jagung kita tengok ke kanan ke kiri itu sama aja. Mana kanan mana kiri ni, buka hidup, buka mati. Walaupun kita tutup di masjid juga keluar air. Itu bukan automatik, itu rusak namanya. Tukar tuan, pakai diri sendiri. Sekurang-kurangnya itu mengalir seperti air, seperti juga pahala untuk kita. InsyaAllah. Ya, lepas tu ambil. Lepas tu yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang ta'ufik, ilmu yang manfaat. Di dalam ni mungkin ada yang tak punya duit, tapi sekurang-kurangnya dia ada perkara yang dia beri pesan ke orang lain. Ada ulama bilang kalau kita bagi nasihat kepada orang lain itu juga ilmu. Kita nasihat orang jangan main, jangan kasih kotor, jangan kasih gini, datang sembahyang, itu amal, itu juga ilmu. Dan banyak orang yang dengar ialah Pak Cik itu bilang jangan main dalam masjid. Itu kita bagi tahu amalan di masjid bukan tempat bermain, di masjid tempat ibadah. Tahu? Atau anak-anak kadang-kadang ibu bapa jangan pula tunggu ke masjid. Oh kan? Waktu anak saya ni kau jangan tegur. Oh kalau begitu payah kata. Rumah ni rumah Tuhan, bukan rumah pengurusi, bukan rumah saya, bukan rumah imam, rumah Tuhan. Jaga kehormatan masjid sama seperti kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu. Dan yang ketiga apa dia? Waladun soleh yang berulah. Yaitu anak yang soleh yang mendoakan kita. Ini kalau kita tak ada anak, ambil anak angkat kita. Tak ada anak angkat, cari anak-anak mana-mana yang belajar, kita limpahkan dia. Sekurang-kurangnya kalau dia pergi belajar, kita bagi duit kita menjadi kemudahan untuk kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan lah tuan-tuan, kalau kita nak buat baik ni mudah. Kadang-kadang kita beralasan sebab kita payah nak buat baik. Kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, orang kadang-kadang berkira kalau bersedekah 5 ringgit 10 ringgit di masjid. Tapi dia perasan tak dia masuk pampek 10 ringgit tak terasa. Masuk pampek, masuk tengok pembuayang, tak terasa dia. 25 ringgit satu kepala, tak terasa dia. Ni yang baru-baru ni masuk Sri Gas. Kawan ustaz jual Sri Gas ni tiket 160. Nah. Padahal menang kalah tak ada manfaat pun. Cuma dia nak masuk juga. Bayangkan tuan-tuan zaman sekarang ni orang nak masuk ke surga tidak mahu dia. Padahal free ya. Masuk masjid tak ada bayar apa. Pakai air tak ada bayar. Masuk kandang tak ada bayar. Di luar sana masuk kandang 20 sen benar. Ini masuk masjid free semua. Tapi orang tak datang dia masjid. Sebab apa? Sebab dia merasa ibadat ini boleh tanggung-tanggung.
Kalau ibadat ini boleh tangguh-tangguh, hal keadaan kita tahu kematian kita bila mati, senang. Kalau kita tahu mati kita bila senang, tuan. Malaikat tanya kita, Ustaz, kau punya 2 minggu lagi. Terima kasih malaikat. I love you. Okey, 2 minggu kita tanya lah. Tak pergi mana-mana, Ustaz. Orang panggil, Ustaz. Minta maaf, 2 minggu lagi aku mati, Ustaz. Kan senang kita kan? Kan senang kan? Kalau lah kita keluar masjid ni ada list. Kalau kampung jariannya ada list itu lah. Untuk kampung tu. Kita boleh cek nama kita. Oh, nama kau. Tu nama kau di atas. Lagi seminggu ni. Kalau gitu aku tak keluar lah. Kalau tak tahu macam itu senang teman. Kita sibuk belum buat hiburan-hiburan sebab kita mati lama lagi. Kawan tu tanya, kau buat semuanya? Aku nanti ke 30, lama lagi. Kau dulu di atas kali kau. Dia tak apa dah. Kamu main dah dulu. Senang kan begitu teman. Tapi tak begitu. Allah tadi ikut nama, ikut abjad. Siapa yang mati mula dengan A dulu. Kalau ada ikut abjad, macam bukan nama dalam. Siapa nama kamu? Abdul. Orang panggil saya Abdul, nanti semua panggil saya, panggil Z, Zak. Oh bukan dia, bukan salah orang. Itu katakan begitu, teman-teman. Itu dalam beramal ni. Pendek kata, zaman ini zaman akhir zaman. Zaman kematian yang tak putus. Mati sana sini. Tapi yang pasti walaupun banyak mati, tak banyak yang ambil kesedaran. Mati sana sini, tuan-tuan kita maaf. Tapi tidak banyak orang yang ambil pengajaran daripada kematian orang itu. Sebab itu apa hukum pergi ziarah orang mati? Apa hukum ziarah orang mati? Hukumnya sunat muakkad. Malahan walaupun tidak dijemput sunat kita pergi. Beza dengan wali tempat urus. Wali tempat urus kalau tak dijemput tak wajib, tak sunat pun kita pergi. Malahan tak patut pergi. Kalau kita pergi haram hukumnya makan makanan orang yang tak dijemput kita. Itu mana untuk urus tu. Tapi pak kematian walaupun tidak dijemput wajib kita datang. Sebab apa? Sebab ada 4 tuntutan. Pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, mensolatkan. Yang keempat, menguburkan. Ini mana jawatan mau? 4 ni wajib tu. Ya? Sebab itu dalam hal ini kita kena buat persiapan. Bukan kita buat kematian ni, saja nak bagi semangat supaya kita ubah fikiran kita. Kita sambung maulid Nabi ini bukan bersuka-suka, tapi sebaliknya untuk kita memperbanyakkan lagi amal soleh kita kepada Allah Taala. Kalau kita tidak bersiap sedia sekarang, bila lagi kita tak bersiap sedia? Sebab itu bab ini adalah bab yang maklum. Saya maklum, tuntut maklum. Sebab itu kita datang, kita cerita bab persiapan ini supaya kita semua bersedia untuk menerima kemungkinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kematian tak ditolak, tuan-tuan. Tak boleh tolak kematian. Yang pasti dia akan berlaku. Yang kita mengharapkan kematian kita baik, insya-Allah. Mati kita ni semua termasuk saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak ada mati yang macam mati sia-sia, tuan-tuan. Kadang-kadang rugi juga. Amalan banyak tapi tiba-tiba penghujung mau kematian kita buat maksiat. Habis kita punya kebaikan. Waktu banyak itu sebabnya Nabi paling takut umat dia yang lazim buat amal soleh, tetapi bila mana mati dia mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Sebab itu tidak ada jaminan bagi orang yang melakukan kebaikan dia akan kekal dalam kebaikan. Begitu juga orang yang melakukan keburukan tidak ada jaminan bahwa dia akan dalam keadaan keburukan. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baca satu hadis tuan-tuan sebelum daripada kita aku panggil urai 42 kelebihan selawat. Okay? Masa lagi. Ustaz yang masa banyak insya-Allah. Apa disebut tuan-tuan dalam hadis Nabi? Ma min 'abdin min al-ummati sallallahu alaihi wasallam shadiqan biha min qabli nafsihi illa sallallahu alaihi biha 10 salawat wa kataba lahu biha 10 hasanat wa mahyaya anhu biha 10 sayyi'at. Disebut apa? Tidak ada seorang pun daripada hamba daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lah maksud saya, ya? Yang berselawat kepadaku, yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar selawat. Maksudnya dia selawat itu kerana Allah Taala.
melainkan Allah Ta'ala akan membalas selawatnya kepadanya sebanyak 10 kebaikan. 10 kebaikan. Satu kali selawat kepada Nabi, 10 kebaikan kita dapat. Dan dituliskan baginya 10 kebaikan, 10 pahala, 10 derajat. Dan dihapuskan baginya 10 keburukan. Masya Allah. Banyaknya kebaikan tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kena maklum, selawat ini amalan yang pantas, yang pendek, seperti mana juga disebut ada 2 amalan. Kalau kita kerjakan, inilah pahala yang paling cepat. Mana? Yang pertama sedekah, yang kedua selawat. Siapa yang mau dapat pahala cepat, banyakkan sedekah. Sebab sedekah tak perlu ambil wuduk lagi. Tak perlu ambil wuduk, tak perlu. Yang penting ada modal saja. 10 sen kita beli sedekah. Tak ada duit, pakai barang boleh. Kita sedekah rupiah, kita sedekah selendang, kita dapat. Tak dapat juga, kita senyum. InsyaAllah dapat pahala. Senyum dengan kawan, sedekah juga. Tapi jangan malas senyum. Nanti orang siap ustaz tu, mudah-mudahan sudah tidak. Senyum seorang, bayarnya. Kadang-kadang kita banyak sedekah dengan telefon. Baca telefon sendiri. Apa masalah? Betul membuat tuan. Senyum dengan siapa orang yang layak kita senyum? Ada 3 golongan yang kita layak senyum. Pertama, senyum dengan para ulama. Baik. Yang kedua, senyum dengan anak-anak yatim. Baik. Yang ketiga, senyum dengan ibu bapa. Baik. 3 ni. Orang yang agak jauh daripada kita. Yang jauh sedikit lah. Tapi orang yang paling hampir dengan kita, senyuman suami istri itu baik. Menambah dari kasih sayang. Senyum dengan istri senyum dengan suami itu bagus juga dapat pahala. Tapi di majlis ini jangan senyum dengan tabung, tak jadi. Tabung dengan mulut. Ini tabung impas senyum, tak jadi dia. Senyum malah senyum. Kenapa senyum? Ustaz bilang senyum dapat pahala. Betul. Sama-sama manusia, sama-sama tabung tak jadi juga. Tabung dengan mulut juga, ya, supaya dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam amal soleh ini kebaikan itu banyak. Cuma kadang-kadang kita ni tidak pandang kebaikan itu, menyebabkan kita tidak mendapat kebaikan daripada kebaikan yang Allah Taala sediakan. So nak sebut sini ada nak kongsilah 42 kelebihan orang yang berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Asani dalam kitabnya yang diambil daripada Imam Ibn Far'un melalui kitab Aqda'id Al-Anwar. Aqda'id Al-Anwar ini disebutkan ada 40 kelebihan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 42, tapi tak semua dapat, saya sebut yang sebahagian dari. Yang pertama, orang yang banyak selawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan menyempurnakan ajatnya. Ajat di dunia pun dia, ajat di akhirat pun dia. Itu kelebihannya. Yang kedua, mendapat 10 kebaikan setiap selawat yang dia selawatkan. 10 kebaikan ini, kebaikan diberi penghapusan dosa pun 10, derajat pun 10. Kebaikan, keburukan semua 10 semua. Bayangkan. Mana ada di kedai? Kita beli satu barang dapat cuma 10. Ada tak? Supermarket kita beli buy one free one adalah. Tapi ini buy one free 10. Kalau ada supermarket macam itu, tutup supermarket tak aman. Sebab apa? Habis barang dia. Beli satu cuma 10. Bayangkan. Tapi di sisi Allah khazanah Allah luas. Dan juga orang yang berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, doanya akan tidak ada ijab. Siapa yang selawat kepada Nabi, doanya tidak ada ijab. Dan siapa yang doa tapi tidak berselawat, doanya berijab. Faham itu? Sebab apa? Sebab selawat ini disebut sebagai apa? Sebagai pembuka ijab yang paling besar di sisi Allah. Apa lagi? Yaitu orang yang banyak selawat kepada Nabi, orang ini layak mendapat syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahsana salawatin kana lahu bi syafaati yaumil qiyamah. Baginya salah syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah nanti insyaallah. Yang sebelumnya, orang yang banyak selawat Allah akan beri keampunan, dan orang yang banyak selawat Allah akan berikan derajat yang tinggi, dan orang yang banyak selawat dinaikkan makamnya seumpama makam yang mengampuni kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga orang yang banyak selawat akan mendapat derajat as-sidqun, orang yang benar. Sebab itu orang yang banyak selawat ini adalah tanda kesempurnaan iman. Orang yang banyak selawat telah menunjukkan bahawa dia beriman kepada Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab dia banyakkan selawat kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang tak selawat ni tuan-tuan, ini seperti perangai syaitan. Saya dah sebut beberapa kali. Ada 4 perkara yang syaitan menangis. Yang pertama apa dia? Dicampakkan daripada surga. Yang kedua diberi kemuliaan oleh Allah Taala abadan. Yang ketiga, syaitan juga menangis kerana lainnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, syaitan menangis kerana apa? Kerana belumnya Al-Fatihah. Ayat surah Al-Fatihah. 4 benda. Jadi hari ini kalau ada orang Arab kita daripada selawat, orang ini dibunuh oleh syaitan juga. Sebab apa? Syaitan menangis kerana Nabi lain. Hari ini ada juga orang selawat kerana Nabi boleh marah. Jangan selawat dia bilang tidak. Allah. Selawat tak ada ketentuan. Lainlah kalau sembahyang zuhur ni dia buat 8 rakaat, itu mungkinlah salah daripada perbuatan dia. Tapi selawat tak ada. Bila-bila masa boleh selawat, di mana saja boleh selawat. Tak ada syarat dia bagi selawat ni. Atau dalam pengajaran haid pun boleh selawat, tak ada masalah. Dan juga orang yang selawat kepada Allah, kepada Nabi SAW, dia akan mendapat doanya, khusus doanya daripada para malaikat semuanya, termasuk malaikat yang disebut sebagai amatul ardi. Malaikat yang memikul arasy Allah Taala dapat juga sebagai malaikat yang ada di langit yang pertama, malaikat yang ada di langit yang kedua, malaikat yang ada di langit ketiga, semuanya akan bagi doa yang khusus buat kita. Dan orang yang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi khususnya jawab selawat dia. Kita selawat Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi jawab selawat dia. Cuma bedanya kita tak dengarlah. Kalau kita dengarkan bagus. Kita banyak selawat pula. Dan yang sesungguhnya orang yang banyak selawat akan dipermudahkan baginya untuk mengingati perkara-perkara yang dia lupa. Orang yang banyak lupa ni banyak selawat insya-Allah. Dan orang yang banyak selawat akan mendapat kedudukan yang baik di hari kiamat nanti. Itu kelebihannya. Dan juga orang yang banyak selawat, Allah akan tarik rasa kefakiran dalam diri dia. Tak ada rasa miskin. Atau orang yang banyak selawat ni hatinya lapar. Yang sempit ni sahabat, sahabat kurang selawat. Semua tak cukup. Gaji 3,000 tak cukup. Pelik. Gaji orang 300 okey. Kadang-kadang pelik manusia ni, gaji 30,000 pegawai tinggi pun makan suar. Boleh dia ada table dia pakai. Padahal gaji 30,000 tu kan. Kita gaji security 300. Okey, dia alhamdulillah. Tak ada tambah pun tak nak senyum-senyumnya. Sebab apa? Sebab kita merasa cukup daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini hati orang beriman. Kalau hati orang beriman, hatinya dipenuhi dengan rasa keimanan. Tapi kalau hati orang tak beriman, hatinya penuh dengan rasa kekosongan. Itu biasa. Ya? Dan juga orang yang banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipermudahkan untuk dia meniti siratul mustaqim. Mudah untuk dia. Dan orang yang banyak selawat juga akan dihilangkan sifat madhumah untuk dia. Sifat madhumah dihilangkan, sifat yang buruk dihilangkan insya-Allah. Iri hati, sombong, takabur, ujub, riya hilang insya-Allah. Terima kasih. Ya. Dan orang yang selawat juga, Allah akan sambut dia. Dia akan disambut di yaumul kiamat nanti oleh para malaikat. Sambut dia datang sebagai pejuang. Seperti mana orang yang mau masuk surga disambut dengan perarakan. Marhaban ya ahli jannah, marhaban ya ahli jannah. Suka orang yang masuk surga ni. Tapi dalam neraka begitu juga sebaliknya. Dalam neraka masuk. Apa yang namanya? Dia baca dia terus. Masalah tidak ada kebaikan untuk dia. Ya? Dan orang yang selawat juga akan mendapat keberkahan daripada Allah. Sebab itu orang yang banyak selawat ni mintalah doanya berkat insya-Allah. Orang yang lazim berselawat ni doanya berkat insya-Allah. Sebab itu antara kita boleh sebut dan tuan-tuan bukan kita panggil gulung dengan habaib ni. Anak kita Rasulullah ni cari nama segala ni tidak. Tapi mereka ini banyak selawatnya. Maka kalau mereka ini banyak selawatnya, doa mereka itu berkat insya-Allah. Ya? Dan orang yang banyak selawat juga akan mendapat kesempurnaan iman. Dan orang yang banyak selawat juga akan ada
rasa cinta dan sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita banyak selawat, insyaAllah ada rasa cinta kepada Nabi SAW. Dan orang yang banyak selawat juga, Allah akan mengekalkan baginya hidayah. Dia tak akan kufur kepada Allah Taala, tak akan murtad. Bahasa kita lah, orang yang banyak selawat, dia tak akan murtad kepada agama Islam, insyaAllah. Dan orang yang banyak selawat akan dibentengkan di hadapan Allah daripada kepanasan azab api neraka Allah. Ingat tuan-tuan, amalan yang kita buat di dunia ini semua akan jadi benteng nanti. Antara benteng yang terbaik mengelak daripada kepanasan api neraka adalah benteng sedekah. Orang yang banyak sedekah ini jadi benteng utama untuk dia. Dia tak akan merasa azab bermula daripada alam kubur sampai kepada mahsyar. Itu janji Allah. Sebab itu sedekah ni payah tuan, minta maaf. Antara amalan yang payah kita buat apa? Sedekah. Kita keluar duit, jangan bilang RM1, RM10 kita kira-kira lagi. Ada orang masuk tamu masjid, kesalahan buang tuan. Dia ingat RM1 atau RM100. Dia tunggu sampai habis solat. Habis solat dia panggil imam. Imam sini, kenapa? Salah buang. Kenapa? Duit aku RM100. Aku buang RM1. Terbuang RM100. Kasih keluar tak? Aku mau pakai RM100. Ada juga begitu. Agak-agak kalau kita terbuang RM100, rumah mau 3 hari. Kenapa kok? Demam gua. Jangan jadi begitu. Kalau itu maksiat nih, kadang-kadang maksiat hati nih tuan-tuan. Kalau kita buang duit kerana maksiat, kita tak terasa, maksudnya hati kita parah. Tapi kalau kita buang duit yang kita buat untuk akhirat kita terasa lapang dada, maksudnya hati kita bersih, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan hati dalam ini bersih. InsyaAllah kalau macam banyak besok di sisi dalam tadi. Ya. Dan juga orang yang banyak selawat, dia akan diberikan teguh pendiriannya. Tetap dia. Billahi ta'ala. InsyaAllah. Ini tak buyang dia, tak masalah dia. Dan orang yang banyak selawat dipermudahkan untuk juga berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebab itu orang yang selawat banyak sama halnya dengan dia mengingati Allah Ta'ala. Dan orang yang banyak selawat diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat yang sangat luas. Dan orang yang banyak selawat adalah orang yang sangat hampir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Dan orang yang banyak selawat juga adalah seumpama derajatnya, maqamatnya seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Lumayan inilah kita sebut semua banyak hal itu kan, tapi itulah antara-antaranya. Dan paling besar yang seringkali kita tanya, orang yang banyak selawat dia akan mendapat 3 benda, 2 benda. Pertama, ajak yang ditunaikan. Yang kedua, dia akan diberi kesejahteraan daripada kedahsyatan hari kiamat. Ini pertanyaan. Okay? Jadi kita ni kena banyak selawat. Pendek katanya, kalau kita cerita bab kelebihan selawat banyak tuan-tuan. Ini antara yang saya sebut. Banyak lagi daripada itu. Sebab itu kalau kita tengok pandang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah meletakkan syarat. Siapa yang mencintai, mahu dicintai oleh Allah, Allah bagi syarat. Bagi syarat kena cinta kepada Nabi, kena ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang mahu dicintai oleh Allah, kena ikut Nabi, kena cinta kepada Nabi. Baru kita dapat kasih sayang cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang datang malam ini semua menyatakan rasa cinta dan sayang kepada Rasulullah. Sebab kita tidak ada amalan, tidak ada satu pun bentuk amalan yang boleh menjamin kita mendapat kebaikan di sisi Allah melainkan kita cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang sayang dan cinta kepada Allah, kepada Rasulullah ini adalah bukti bahawa dia memiliki kesempurnaan iman kepada Allah dan Rasul. Dan tidak sah syahadat tuan-tuan. Kalau ada orang masuk Islam dia disebut asyhadu an la ilaha illallah tanpa dia menambah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak sah syahadat dia. Kalau mati lainlah. Ini orang masuk Islam ni, dia kena ucap dua-dua. Dia kena menyakitkan dua-dua, mentasdikkan dua-dua. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Baru sah Islam dia. Kalau kita mati lain ceritalah. Mati disebut Allah pun cukup sudah. La ilaha illallah cukup sudah. Sebut Allah pun cukup sudah. Ini kelebihan dia panggil.
Sebab itu ketika mana kita hidup, kita kena hidup berdasarkan apa yang Nabi contohkan kepada kita. Kena jaga amal kita seperti mana Nabi juga menjaga amal dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika mana kita mati, tidak ada mati yang lebih sempurna melainkan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Jadi cukup saya dulu saja dari Ustaz. Ustaz nak panjang pun tak biasa ceramah sekali lama sudah. Nak panjang tadi ditagih Ustaz jangan panggil lagi panjang untuk ceramah ya. Jadi kita sebenarnya banyak lagi nak bagi tuan-tuan. Tapi mungkin insya-Allah berkaitan lain kali kita akan sama-sama lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Kita semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kita semua Allah Subhanahu Wa Taala.